Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur sekali lagi dapat kita bertemu kembali dalam Bicara Ilmu PPD Tanah Merah. Pada kali ini, saya akan terus berkongsi bersama warga pendidik dan AKP mengenai pengurusan kewangan. Kali ini lebih kepada intervensi kewangan dan agensi yang memainkan peranan untuk membantu penjawat awam menangani kebebasan kewangan. Sidang pendengar yang dihormati, walaupun penanda aras keberhutangan bagi penjawat awam mesti dan wajib dalam penyata gaji mencatatkan 40% gaji bersih yang ada, namun kita hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan kestabilan kewangan. Perkongsian kali ini bagaimanapun kita akan melihat bagaimana cara hendak meningkatkan nilai harta bersih bagi pendapatan yang ada. Yang pertamanya, kita menambahkan simpanan. Sekurang-kurangnya, kita menyimpan untuk diri kita sendiri sebanyak 10% daripada gaji yang kita terima. Contohnya, jika gaji RM1,000, kita menyimpan dan menabung sebanyak RM100. Jikalau lebih daripada itu, dikira lebih baik. Bagi mengurangkan perbelanjaan, rancanglah untuk keperluan-keperluan yang betul-betul kita perlu untuk mengurangkan perbelanjaan dan bukannya untuk bermewah-mewah. Yang ketiganya, mengurangkan hutang. Dalam PKP yang kita lalui ini, kita diberi moratorium oleh bank-bank. Kita gunakan untuk mengecilkan hutang-hutang dengan melangsaikan hutang-hutang kecil ataupun kita menutup lubang-lubang kecil bagi meringankan beban hutang kita selepas ini. Yang keempatnya, kita melupuskan aset yang tidak menjana pendapatan. Contohnya, kita mempunyai beberapa buah kereta yang diguna pakai seharian. Kita terpaksa membayar pinjaman dan tiada hasil pendapatan sewaan daripada kereta yang kita miliki. Adalah digalakkan supaya kita melupuskan sebuah ataupun dua yang lainnya untuk meringankan bebanan kewangan kita. Sebenarnya, kenapa kita perlu menabung? Tabungan kewangan kita boleh membuat secara andaiannya dan jangkaan yang berkemungkinan. Kita perlu menabung sekiranya hilang pekerjaan. Yang kedua, tuntutan pembiayaan perubatan kita nanti. Yang ketiganya, untuk membaiki pelbagai kerosakan, kemungkinan kita akan mengalami kerosakan kenderaan, rumah, peralatan dalam rumah dan apa-apa saja alat yang perlu diperbaiki yang memerlukan kos kewangan. Seterusnya, mungkin juga bencana alam seperti banjir dan juga ancaman COVID-19 yang perlu kepada perbelanjaan semasa 3 bulan PKP yang kita lalui. Kita juga perlu andaikan bahawasanya simpanan kita itu untuk kematian, di mana kita memerlukan kos untuk pengurusan jenazah. Dengan kata lainnya, kita perlu menabung untuk jangka masa 3 hingga 6 bulan kos sara hidup jika kita hilang punca pendapatan. Sidang pendengar yang dihormati, warga pendidik dan AKP sekalian. Salah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, bagi warga pendidik dan AKP yang mengalami masalah kewangan, kaunselor pendidikan dengan tauliah kaunselor kewangan boleh membantu dalam program
PPK, iaitu bersama dengan agensi AKPK. Baik, apa itu PPK? PPK adalah program membantu pelanggan, tidak kira warga pendidik atau tidak, atau orang awam, untuk mendapatkan semula kawalan keuangan diri kita. PPK juga di mana kaunselor akan bekerjasama dengan anda untuk menyediakan pelan pembayaran semula pinjaman melalui rundingan dengan penyedia perkhidmatan kewangan. Dalam program ini, kita akan merujuk kepada agensi AKPK. AKPK adalah agensi kaunseling dan pengurusan kredit yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, anak syarikat Bank Negara Malaysia. AKPK menawarkan 3 jenis perkhidmatan untuk membantu individu menguruskan keuangan dengan lebih baik. Yang pertamanya, program pendidikan kewangan mengenai penggunaan kredit secara berhemah. Yang kedua, kaunseling dan nasihat mengenai pengurusan kewangan. Yang ketiga, program pengurusan kredit PPK di mana peminjam dan AKPK bekerjasama untuk menyediakan pelan pembayaran hutang serta berunding dengan penyedia kredit untuk pengstrukturan ataupun penjadualan semula pinjaman yang bersesuaian dengan alir tunai peminjam. Seterusnya, untuk pengetahuan dan makluman warga pendidik dan AKP sekalian, perkhidmatan kaunseling keuangan dan PPK AKPK ini ditawarkan secara percuma kepada kita semua. Sedikit lagi perkongsian tentang program PPK bersama AKPK ini. KPM juga bersama bahagian psikologi dan kaunseling KPM sentiasa bekerjasama dengan AKPK untuk memastikan warga pendidikan dan AKP berada dalam kebebasan keuangan yang sejahtera. Sidang pendengar yang dihormati, untuk melayakkan mendapat perkhidmatan PPK bersama AKPK ini, individu perlu memenuhi kriteria seperti yang pertamanya, tidak mampu menguruskan tanggungjawab ataupun menguruskan hutang sendiri. Yang kedua, mempunyai jumlah pinjaman tidak melebihi RM5 juta. Yang ketiga, mempunyai sumber pendapatan yang positif selepas ditolak perbelanjaan asas. Yang keempat, tidak berada di peringkat lanjutan tindakan undang-undang. Yang kelimanya, tidak diisytiharkan sebagai bankrupt. Ini bermakna jika hutang melebihi RM50,000 dan diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah, intervensi seterusnya akan diambil alih oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Intervensi ini sebagai langkah supaya penjawat awam tidak dimasukkan dalam ICU kewangan bersama Jabatan Insolvensi Malaysia. Dengan ini saya akhiri bicara ilmu dengan mengambil pesanan dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nisa ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagai penjawat awam, warga pendidik dan AKP, pikulah amanah yang diberikan, ganjaran kerja yang ikhlas dengan gaji yang diberi, keharusan berhutang untuk kesempurnaan dan keselesaan wajib dipikul sebaik-baiknya. Dan itu, kita biasakan yang luar biasa
juang untuk juara. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.